Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Untuk cuaca di Kota Baru ni hujan, mendung hujan gitulah. So untuk petang ni tak salah untuk saya share lagi kenapa setiap kali kita buat kek, terutamanya kek premium, contohlah macam kek carrot, kenapa asyik buat tak jadi je? Kenapa buat kek carrot ni kita punya carrot turun ataupun mendak dekat bawah, dan kenapa kek carrot ni berminyak? Kenapa kek carrot ni rasa dia lain macam pelik sikit? Kenapa? Banyak sangat persoalan ni. So untuk petang ni saya akan rungkaikan sedikit lah kenapa kek yang kek carrot biasa kita buat tak jadi, kenapa mendak. Okay. So sebenarnya kek carrot ni sangat mudah dan sangat simple nak buat. Sebabnya kalau macam saya, kalau resepi Binoris ni dia tak sama dengan resepi yang lain. Sebab apa? Sebab resepi, terutamanya resepi carrot ni, kek carrot ni, dia kata dia punya kata tidak dimasukkan kulit kayu hitam, serbuk kulit kayu hitam tu kan, tidak dimasukkan. So dia akan rasa lain. Kalau macam serbuk kulit kayu hitam tu, serbuk dia tu kita masukkan, rasa dia tu sengah sangat, tahu tak? So benda tu akan menjejaskan rasa kek kita, terutamanya kek carrot lah. So macam saya ada cara tersendiri macam mana nak jadikan kek carrot ni sedap, tak muak, dan yang paling penting dia penuh dengan carrot di dalam ini. Dan carrot ni kata bila mana kalau you all tengok saya punya saya akan dekorkan kek, saya tidak akan potongkan di tengah-tengah kek carrot ni. Sebab apa? Sebab nanti dia akan menjejaskan kulit kayu manis serbuk. Serbuk kulit kayu manis, terbalik juga. Serbuk kulit kayu manis, yes. Okay, dia macam kalau saya tidak potong di tengah-tengah ni. Sebab apa? Sebab of course lah kita nak layan pada lain. Kenapa kita nak tiba orang? Okay, so itu dah lain dah. Dan saya tak nak apa yang kulit kayu manis, yes. Okay, saya tak nak dia akan menjejaskan rasa kek itu. Sebab dia di dalam ni akan penuh dengan carrot, dan irisan-irisan carrot tu bukan serbuk kayu hitam, serbuk kulit kayu manis. Serbuk kulit kayu hitam pula dah. Serbuk kulit kayu manis. Silap. Tersasul. So cinnamon powder kalau kat kedai bakery, yes. So saya tak masukkan benda-benda itu. Okay. So tak semestinya kita kena masukkan benda tu kek kita jadi sedap. No, dia ada cara dia. So cara ni lah yang akan menjadikan kek yang saya buat ni adalah salah satu kek the best seller sepanjang saya buat bisnes. Dan kek ni memang dia jadi 3 the best paling top lah sepanjang saya buat bisnes, iaitu kek coklat mousse, of course lah, kek coklat mousse, red velvet, dan carrot. So 3 tu memang menjadi permintaan orang untuk nak grab saya punya kek ni. Dan bila mana kita so benda tu kita tahulah, kek ni menjadi perhatian, dan memang akan orang grab. Sebab apa? Sebab kek yang saya hasilkan tu berbeza dengan yang lain. Alright, sebab you tengok kata saya buat bisnes offline, menjaja. So bila menjaja tu saya tahulah kek ni jadi top. Okay, so saya boleh boleh buat kesimpulan
3 best seller sepanjang saya buat bisnes adalah kek coklat moss, carrot dan red velvet. Alright. So memang inilah adalah salah satu kek the best seller sepanjang saya buat bisnes. Alright. So okey, untuk yang ni, untuk petang ni saya kata saya nak dekorkan kek saya ni. Okey. So untuk saya nak dekorkan kek saya ni, akak buat ikut betul-betul resepi Nori. Selalu dipuji sedap katanya. Alhamdulillah. Sebab itulah kata jangan derhaka pada resepi. Bila you all derhaka pada resepi, salah satu sebab yang akan tak menjadi you all punya kek adalah carrot kita akan mendak. Carrot kita akan mendak. Okey, sebab apa? Sebab you all salah step. Okey, orang kata kena parut. Parutan tu pastikan parutan yang nipis. Dan saya kata saya tidak suka saya punya kek carrot ni di blend. Sebab apa? Bila di blend, dia akan tidak rasa dia punya dalam dia tu irisan carrot. So pastikan kita kena parutkan carrot supaya dia rasa carrot dan kata memang of course lah ini carrot, kek carrot. Alright. So untuk kata jangan blend kita punya carrot tu. Nanti hasil dia ataupun rasa dia tu lagi. Sebab dia akan rasa carrot tapi mana carrotnya? Carrot tu mana carrot dia? So pastikan you all kena parut dia, parutan yang jangan terlampau besar dan jangan terlampau nipis sangat. Dia kalau you all ada parutan yang legend tu lagi molek lah. Macam saya ada parutan ataupun parut yang legend tu. So kek kita ataupun rasa dia tu, carrot dia tu tak adalah terlampau kata irisan dia tu terlampau besar sangat ataupun kecil sangat. Sebab dia tu sedang-sedang. Okay. So untuk petang ni kek carrot by Nori is number 1. Alhamdulillah. Okay. So ni kek carrot ni yang bersaiz, yang ni saya buat saiz 7. Yang ni lebih kurang setengah kilo lah. Tapi yang ni memang dah sebelum bakar pun dah lebih 500 gram. Tapi saya buat tak apalah, buat alat lebih. So kita tahulah okey, untuk banyak ni untuk setengah kilo, untuk banyak ni untuk sekilo. So kita tahu dah senang. Okey. So kalau macam dalam saya punya PJJ saya boleh dapatkan resepi ni di dalam expert dan saya tidak masukkan ekonomi. Kenapa? Sebab yang itu hanyalah basic saja. So you all nak dapatkan yang lebih advance, of course lah saya punya PJJ yang lain. Dan kesemua saya punya PJJ tu berbeza resepi dan resepi tu telah menjadi sambutan sepanjang 5 tahun saya buat bisnes secara offline. Alright. Ni ketiga saya punya PJJ tu ada berlaku semua yang itu menjadi pilihan saya sepanjang saya buat bisnes secara offline. Alright. Okay. So untuk petang ni, kejap deh, kita akan tunjuk dekat sikit. Real, kata real. You dah pakai dia tu. Duk gapo tu? Tak boleh lepas walah ni masuk lalu. Lepas walah ni masuk lalu. Alright. Sekejap deh. Okay. Kita akan tunjuk dekat lah. Okay, macam mana kita nak dekorkan kek kita, terutamanya kek carrot ni, supaya kek carrot ni kata rasa dia tidak muak dan tidak rasa dia berbeza, tahu tak? Rasa berbeza. So macam mana saya buat untuk nak menjadikan kek saya ni berbeza dengan orang lain? Macam mana saya buat? Alright. Sekejap deh. Buka atas ni lah. Okay. So di sini macam mana nak buat untuk kek kita ni? Sekejap. Tinggi lagi ke ni? Okay. Mak petang Nori dari Kota Kinabalu. Hai. Tinggi nak sabar lah. Tapi disebabkan keadaan yang tak mengizinkan, so tak apalah. Tak apalah. Nak baca mana? Ada hikmah lah kata.
ada hikmah. Kalau tak berlaku COVID-19 ni, you all tidak kenal saya. Lepas tu, kalau tak berlaku benda ni, orang kata ramai lagi yang tidak tahu. Orang kata yang banyak hikmah yang berlaku bila mana berlaku COVID-19 ni. Apa yang saya nampak adalah ramai yang dah gunakan platform online ni untuk buat bisnes, untuk nak beli barang shopping apa semua. So akan memudahkan sebenarnya. Alright. So di sini saya ada kek carrot ni. Okay. Anda katalah you all nak dekorkan kek carrot ni, you all kena pastikan di atas ni kek kita ni sama rata ke tak. Okay. Kalau contohlah kek kita lagu ni sama rata lagu ni, so kita tak payah terbalik dah, tak apa dah, kita just letak dekor je atas ni. Okay. So untuk permulaan, macam mana kita nak dekorkan kek carrot ni? Apa so jauh ni? Apa so jauh Okay. Sekejap. Assalamualaikum Nori, selamat petang. Saya dari Perlis, pertama kali tengoklah Nori. Hai Zaini. Oh. Tengok kek carrot tu. Halo. Hai Nori dari Kuching Sarawak. Hari ni lambat masuk lah Nori. No. Okey, petang kita pun kena Nori dalam masa Covid juga. So banyak benda tahu tak? Banyak benda yang kata ada hikmah lah berlaku Covid-19 ni. Banyak sangat hikmah. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Fresh cream cheese sedap doh. Okey, kejap deh. Alright. Kek ni memang kek the best seller lah. Sebab apa the best seller? Alright. Apa yang menyebabkan the best seller ni? Kek saya ni kalau macam potong, tak boleh nak potong lah. Orang nak ni. Okay. Di dalam ni penuh dengan hirisan ataupun penuh dengan carrot, parutan carrot. Saya tak blend dia. Sebab saya bila kita blend, dia akan lari rasa dia. Sebab dia akan rasa carrot je. Di mana carrot tu? Carrot tu kalau bila kita blend. Kalau kita fikir secara logik, kalau kita blend benda tu, dia tidak rasa. Bau dia ada carrot tu, tapi di mana carrot tu? Dia akan rasa tak kata sekata je. Kita tak okey tu, tak okey tahu tak? Tak okey sangat benda kalau lagu tu. So kita nak biar dia rasa crunchy, biar dia rasa penuh dengan hirisan carrot. So untuk langkah pertama, you all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Type kat komen dulu, clear ke tak untuk petang ini live saya ni? Okay. Clear ke tak saya punya live untuk petang ni? Saya nak dekor kek ni. Kek ni saya 7. Sebelah tu, okay, saya ni lah. Tunjuk saya all, alright. Yang ini lebih kurang 2 biji telur je ni. 2 biji telur je pakai ni. Alright. So okay, di sini kalau you kata ala Nori ni nipu lah sebab dia timbang sekali dengan papan. Okay, tak apa. Kita tunjuk tak sampai kopak kata. Alright, so you all kata saya tunjuk kat you all kek sekali dengan paper dulu deh. Kek sekali dengan paper, you all tengok deh berapa dia punya timbangan dia. Nampak tu timbangan dia 672 gram. So okay, 672 gram. Ini sekali dengan papan. Kalau kita tolak sekali dengan papan, okay, you all tengok deh tadi 672. Okay, so saya timbangkan papan yang sama ni deh. Papan sama nampak ni. Papan sama. Okay, saya timbang papan saja, bermakna adalah 101. Bermakna 672. Kita tunjuk. Sak berbimbang, sak gobah. Dia pula ni. You share dulu saya punya live, share dulu. Okey, negatif nampak ni, negatif 72 tolak dengan 101. Nampak 101 101 bermakna adalah nampak
Okay, sebelum nak dekor pun kek yang saya buat ni dah. So you all jangan bimbang lah. Apa yang saya tunjuk dekat you all, kalau dalam tu lebih kurang 4 biji telur, so you all dapat lebih kurang sekali lebih lah kek tu. You all tak payah duduk kira apa senang dah. Saya buat kek mudah dah dekat you all. Tak payah duduk mikir apa-apa dah. Alright? Crystal clear. Mek nampak semua ni. Mek nampak semua ni ke apa pula dah? Nampak ke apa tu? Nak bersungka juga. Alright, so kek kita permulaan macam mana nak dekorkan dia. Adakah cara buat kek carrot honori buat live? Ada. Cuma untuk detail saya masukkan dalam saya punya expert lah. Benda ni expert. So you all boleh buat benda tu. Wah, ni sepanjang saya buat bisnes tahu dah. Yang ini adalah jadi top. Ni tahu dah kek ni bukan Tina tahu tak? Jantan ni, lelaki ni tahu tak? Tahu lah dia peminat carrot. Okay. So apa yang perlu dibuat? Yang ni dah saya okey, saya ada cream cheese ni. Okey, cream cheese ni yang telah diputar dan saya telah masukkan di dalam freezer sebab cream cheese ni kita boleh bertahan 1 tahun. So you all jangan bimbang, you all buat siap-siap bagi shining elok. Dan bila you all nak dekorkan dia, you all just ambil je. Jangan bimbang. Ni pun kerah lagi tapi tak apa. Kita ambil atas-atas dulu. Nampak ni? You all jangan bimbang. Dia tak akan berkulak apa semua sebab kita masukkan kata kita dah buat dah, kita dah putar dah dia adonan cream cheese kita. So kita boleh masukkan dalam freezer. So benda ni bertahan 1 tahun. Alright. Okey, untuk permulaan saya akan bagi nak sedap lagi kek kita, rasa kek kita ni, saya akan masukkan cream cheese lah. Dia tak nak lagi dah. Carrot ni memang tak nak lagi dah cream cheese. Okey, so you all nak masukkan, you all nak letak fully cream cheese pun boleh, tetapi saya campurkan dengan fresh cream nak bagi sedap lagi lah. Saya punya rasa dia. Alright. Saya punya rasa kek saya. Okay, so saya akan campurkan dengan fresh cream. Banyak sikit. Alright. Okay. So kita masukkan fresh cream yang ini yang telah diputar. Nampak? Telah diputar. Fresh cream. Nampak? Yang ni saya pakai brand Vivo deh. So kita campurkan. Okay. Tak payah campur susu ke gapo sebab benda ni dah komplit dah. So kita just campurkan dengan fresh cream saja. So kita putar pula dah. Kita kacau dia aja. Tak payah main dengan mixer ke gapo. Just kita putar gitu je. Putar je bagi dia serasi bersama dulu. Baru kita letakkan di atas kek kita. Okey, dia akan warna dia tak akan jadi warna putih dah. Sebab apa? Sebab cream cheese kita warna perang, warna cream. So kek kita akan jadi warna cream lagu ni lah. Okey, so saya buat lebih sikit. Okey. Ini untuk nak mengelakkan rasa dia. Kalau kita buat fully tu, kalau orang yang suka cream cheese tak apa. Tapi kalau orang yang tak suka cream cheese, dia akan rasa sedikit muak tahu tak. So kita nak mengelakkan rasa muak tu, so kita just letakkan fresh cream dan kita akan dekorkan kek kita. Okey, kita nak biar serasi bersama benda ni. You all kena pastikan jangan dia kental, jangan dia dia tak shiny. You all kena pastikan bila you all kacau dia, pastikan shining elok. Kalau dia berketul-ketul, so kemenjadian atas kek kita pun berketul-ketul juga. Alright, so dah siap dah. Okay, untuk next step, apa yang perlu dibuat adalah sapukan di atas kek kita untuk sapu. Okay. Share resipi cream cheese. Cream cheese ni ya kak. Cream cheese. Lepas tu campur dengan gula icing. Pastikan guna gula icing yang tak ayuk dia. Tak payah ayuk tak apa. Tapi kalau untuk buttercream kena ayuk. Pastikan kena ayuk sebab kita nak dapatkan tekstur yang semua molek untuk buttercream. Tetapi untuk cream cheese
Tak payah ayuk pun tak apa. Alright, you putar je hot tu, putar. Lepas tu boleh letak. Okay, kalau sedikit kental, you kena masukkan susu segar. Cuba elakkan pakai susu cair ataupun full cream apa semua. Pastikan pakai susu segar. Okay. Nori boleh tak tunjuk gambar fresh cream Vivo? Cari dekat kedai tak jumpa tadi. Oh, alah, fresh cream Vivo pula dah. Fresh cream Vivo pula dah. Ni nampak? Okey. Nampak? Nampak? Okey, so ni adalah fresh cream Vivo. Okey? Boleh? Sendiri. Alright, so apa langkah yang seterusnya untuk kita buat adalah pastikan jangan berketul-ketul kita punya kita punya cream cheese dengan fresh cream ni. So pastikan fresh cream kita jangan cair, jangan lembek. Bila lembek, out lalu. Sebab itulah untuk first step you all kena tahu cara dia. Kalau selagi you all putar fresh cream tu tidak menjadi, you all tidak boleh nak buat apa-apa. Faham tak? Maksudnya you all nak benda ni nak campur dengan goni ke, dia kena pastikan fresh cream tu dalam keadaan yang sempurna. Baru you all boleh campurkan dengan cream cheese ke, dengan topping coklat ke, dengan coklat ganache ke, apa ke untuk fresh cream. So pastikan fresh cream you all dalam keadaan yang sempurna, baru you all boleh campurkan. Kalau tidak, tak boleh. Alright. So pastikan kita letakkan di atas kek kita. Pastikan kek kita ni dalam keadaan yang sejuk. Okey. You all nak pakai nak pakai topi pula dah. Piping bag pun boleh. Kalau tak nak pakai pun, tapi you all kena buat slow-slow lah. Tidaklah takut dia berhabuk. Sebab kek ni dia kena be careful lah sikit. Be careful. Kek pun dia kena be careful masa you all nak hiaskan. Tidak nanti memang kek kita memang out, tahu tak? Okey. Gitu. Nampak? Okey. Cream cheese tu kalau simpan di freezer tu kena campur susu segar. Yes, kalau you simpan bodoh-bodoh lagu tu, cream cheese kita tahu saja. Dia tak jadi, dia tak boleh. Dia kena putar dulu baru you all boleh masukkan dalam freezer. Kalau you all pergi beli kat kedai lepas tu you all terus masukkan freezer, memang out kita punya cream cheese. You all kena campur dulu baru you all boleh simpan dia setahun. You all buat banyak-banyak. You all beli cream cheese 2 kilo pun boleh. You all buat simpan dia. Andai katalah you all nak gunakan untuk cheese meleleh pun guna hot tu je. You all tak payah duk guna hot lain dah. Hot tu je. Just you all campurkan dengan bahan-bahan yang lain untuk nak jadikan cheese meleleh. Kalau untuk main dia you all buat macam yang ini sahaja. You all buat macam yang ini sahaja. Okey? Yang ni banyak ni saya buat ni. Banyak. Dia tengok jugalah, bergantung juga kepada you all punya cream cheese. Jangan bagi manis sangat cream cheese tu. Bila manis memang tak boleh. Manis ting tak boleh. Tun tak apa. tun tak apa. Alright. Pakai susu segar yang macam mana ya? Saya pakai yang ni deh. Saya pakai yang ini. Saya pakai ni. Okey. Yang apa ni? Made from 100% fresh milk. Fresh milk, okey. Ni fresh milk. Lepas tu made in Germany, okey. Good. Kalau good ni dia jarang lah. Jarang ada sebenarnya kat kedai bakery. Tapi you all boleh pakai brand yang Dash Lady boleh. Asalkan nama dia susu segar. Boleh belakang. Okey. Okey. Kecik lah juga pokmu. Letih lah kecik ni. Aduh lah. Okey. So, you all buat kata cream cheese ni, you all yang tentukan berapa gram, berapa banyak yang you all nak buat. You all nak buat banyak mana? Kalau you all buat 2 kilo lah. You all kena bagi lebih lah, buat lebih lah. Mungkin gula icing you all kena buat lebih. Kalau macam saya standard dalam 80 gram lah begitu je. Tapi dengan kuantiti yang sedikit. Tetapi kalau dengan kuantiti yang banyak, of course lah benda tu lebih sikit.
Tak boleh. Dia kena tengok juga. Bergantung juga kepada you all punya cream cheese. Gulai sing tu. Dan gulai sing pastikan yang beli tu yang memang gulai sing lah. Cuba elakkan yang you all blend apa semua tu sebab kemenjadian dia nanti akan efek kepada tekstur kek kita. Gitu. Okay. Resepi cream cheese tu you all ambil yang resepi cheese meleleh pun boleh, tak ada masalah. Untuk first step tu cheese meleleh tu ada. Saya dah share dah. You all je tak ambil berat tahu dah, tak ambil pot. Saya dah share dah. Okey, you all nampak ni. Kenapa saya punya cream cheese dia jadi gini? Sebab apa? Sebab dia keras lagi. Saya punya cream cheese ni dia keras. Dia kena, kalau boleh memang kena lama keluarkan dia. Sebab dari freezer ni lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam lebih baru dia cair ataupun lembek molek. Kalau tidak dia akan jadi lagu ni. Dia tak jadi semua molek lah. You kena buat slow-slow. Kalau you nak buat, you kena buat slow-slow. Kena buat slow-slow. Dan pastikan kek kita ni biar betul-betul sejuk baru kita boleh dekorkan. Kalau tidak memang ke laut deh. Alright. Okay. Sedap kek ni. Sedap. Ni jantan ni. Tahu tak? Kau orang Tina ni, orang lelaki ni. You ingat sebenarnya kau? Macam kalau saya dulu kalau saya jaga tu jarang sangat lah orang lelaki nak beli kek tahu tak? Jarang sangat. Dia kalau orang Tino ni dia memang dia suka beli. Orang Tino ni, orang jantan ni ada beli. Cuma boleh dikira lah. Boleh kira berapa kerat aja beli tahu tak? Sebab saya ni menjaga. So saya tahulah. Saya tahu. Okay. Bagi kemas kita punya coating kek. Aduh, coating lah. Lepak kek ni. Okay. You all kena tengok one by one deh. Resepi ni, you all kalau you all dapat resepi ni, you all kena tengok macam mana saya buat. Sebab apa? Sebab memang kebanyakan buat ni dia jadi benda. Memang saya kena pasti kek ni memang senang. Tetapi kalau you all tidak tahu cara dia akan jadi mendak. Mendak tahu tak? Bahan-bahan yang dimasukkan di dalam ni akan jadi mendak. So you all kena pastikan tengok betul-betul. Tidak memang tak jadi. Memang tidak menjadi. Pastikanlah betul-betul. Kita kena kemah. Kalau sipek kat Cila teh lama mana makan Noris? Kalau mana sipek kat Cila mana? Kalau kalau sipek dia tu kat Cila tu. Ya tanya. Biar jelas sikit. Soalan tu. Kalau apa tu kalau yang ni kalau you asyik dia tak lama lah. Kalau macam letak dalam Cila lebih kurang dalam 10 hari hingga kata 2 minggu lah lebih kurang. 2 minggu lebih kurang. Lepas tu dia akan jadi naik warna hijau-hijau kulat-kulat tu sebab dia tidak tahan duduk dalam Cila. So kalau you dalam seminggu lebih kurang gitu okey. Tapi lama-lama dia akan jadi masam dan dia akan jadi berkulat. So, pastikan you all kena simpan dia dalam keadaan yang
sempurna dalam keadaan yang lepas you putar tu, you kena simpan dia dengan keadaan kedap udara dan simpan di dalam freezer untuk tahan lebih kurang 1 tahun. Setahun Alright. Okey, untuk next step pula, okey, apa yang perlu dibuat? Hai sis, selamat petang. Okey. Saya akan buat pakai gini ya, gepu je. Orang kata relax gitu ya. Relax gitu ya. Pakai gepu. Gepu ni. Kedai aku ni. Guna apa kata dok? Guna apa yang ada di tangan. Gitu. Ini ikut kreativiti lah. You nak buat mendatang. You buat gini pun boleh. You nak straight lagu ni pun boleh. You nak rekod pun boleh. Itu kreativiti lah. Jangan duk orang dah buat lagu tu kat buat lagu tu belakang. Kena kreatif dok. Kreatif. Kalau tidak memang kita duk ikut orang lah. Jangan duduk ikut orang dok. Orang duk buat gitu kita pun naik sikit. Gitu. Tu dia. Dah buat kak. Buat kau dia tu. Okey. Resepi yang saya share dekat saya punya PJJ tu, itu memang sepanjang saya buat bisnes secara offline tu deh. Offline. So bila offline saya tahu ni kek banyak gila kek kalau boleh kau tak. Tapi saya kata saya pilih kek tu yang boleh dibawa untuk saya pergi menjaja. Sebab saya memang menjaja. So bila saya menjaja ni memang saya kena pilih lah. Kek bawa semua aku mana bolehnya. Tak terjangkau di akal tau dok. Nak bawa semua kek-kek ni. Okey. Rumah you hujan ke? Rumah saya hujan ni meh. Kalau lain slow tu minta maaf lah deh. Biasalah. Hujan-hujan ni you bonus sikit. Tu dia. Okey, siap dah? Alright. So lagu ni lah dia punya kemenjadian kek kita. Belum lagi, tak siap lagi ni. Sabar lu. Okey. Kek ni lebih kurang berapa ingat dah. Yang ni RM40. RM40. Alright. Okey, so jangan biarkan kosong dan kena pastikan kek kita ni dalam keadaan yang hiasan dia tu biar syak molek. Kalau tidak memang tak cantik tau dok. Kena kemas. Bagi kemas dan kita nak tahu apa yang aku nak dekorkan. So kita nak dekor lah. Ikut ke mana-mana pun. Okey. Letak dulu punak dia dulu. Letak punak dia dulu. Tu dia.
selamat petang lah ni. KL panas terik je kau. Aduh, sini tak pak. Sedap lah duduk dalam limut ni weh. Tak ada limut lagu ni. Alright. Okay. So, apa yang perlu dibuat? Tak biar kosong lagu tu. Taruh. Pastikan kena adolah daun-daun sedikit. Kena pastikan ada daun-daun. Daun ni besar weh. Sekejap. Itulah. Kena ada juga buttercream tu. Dia simpan molek, simpan letak luar je. Tak payah duduk letak kat dalam peti lah, tak apa. Jangan duduk bimbang. Okay. So, tu dia. Macam lebih je setengah kilo. Lebih tak apalah. Lebih lah. Tak bimbang. Tak apalah lebih pun. Adulah. Jangan nego ni. Laku je. Kita kena malah lebih. Tak apa. Buat dengan gepu pun comel kot. Lah gepu-gepu. Orang kata dah buat gepu ada canggih. Tak payah duduk ni. Buat apa yang ada di tangan sahaja. Okay. Tu dia. Alright. So, jangan bagi kosong. Kita nak tahu kek kita ni carrot lah. Buatlah carrot sikit. Huduh-huduh pun. Tak apalah. Okay. Hai, saya dari Johor, Nori. Nak tanya kek carrot tu memang tak payah buat layer ke? Saya budak baru belajar. Kalau macam saya tak buat layer. Tak payah buat. Macam saya tak buat. Sebab apa? Sebab buat layer ni saya pun tak tahu lah orang lain buat layer. Sebab saya tak ada nak mikir kalau buat layer tu. Sebab bila kita potong, dia akan mencacatkan kita punya kek. Sebab dalam tu ada penuh dengan carrot, almond lagi, nenah lagi, kismis lagi, macam-macam ada dalam ni. So kalau kita potong dia akan rasa dia tu sedikit tergugak lah. Tergugak lehernya. Tergugak. Alright, so buat carrot ni pun kena belajar deh. Carrot ni kena belajar sebab yalah mula-mula ketam gitu. Tak jadi weh. Kena buat tu. Mula-mula tu memang sini tengok dia buat. Terah buat. Buat. Terah buat. Jangan duduk ni buat. Buat dan buat. Okay.
So kalau macam yang join saya punya expert tu ada resepi tu 4 biji telur lebih kurang 1 kilo deh dapat. Kena buat kalau macam saya standard loyang saiz 9. Alright. Siap dah. Okey. Untuk daun guna nozzle ko. Daun you nak guna nozzle pun tak apa, you tak nak guna nozzle pun boleh, tak ada masalah. Saya pun buat carrot cake nak potong pun satu hal sebab banyak carrot dan kacang walnut tu. Macam saya tak buat bumbu walnut. Kita pelik pada okey. Kita tak sama dengan orang. Pelik pada orang. Pelik pada orang. Okey. Oh, panjang ni. Aku kat depan lah panjang ni. Berdebar-debar. Okey. Kasih lagi sabar dulu. Wow dah ni. Okey. Panjang ni nak nulis pun. Alright. Okey. Buat carrot pakai buttercream ke? Yes, saya pakai buttercream. So you all kena pastikan you all kena tahu cara nak buat buttercream. Kalau tidak memang kelaut deh. Pastikan you all buat menggunakan buttercream. Okey. Kalau tidak kelaut dok. Alright, sudah siap. Saya punya nak join PJJ berapa? Okey. Untuk sekarang ni saya tengah buat promo saya punya PJJ saya. Wow. Nampak? Nampak? Okey, saya pun tengah buat promo saya punya PJJ saya. So 30% serendah 139 untuk ekonomi. So you all jangan terkejut lah kalau you all join saya punya PJJ tu. Dalam tu banyak sangat feedback. InsyaAllah banyak lagi yang saya akan tunjuk dekat you all. Testimoni orang yang join, terutamanya yang join expert. So you akan boleh tengok lah macam mana kemenjadian saya punya PJJ expert yang saya hasilkan, dan insyaAllah akan siap tidak lama lagi insyaAllah. Okay. So benda tu you all boleh tengok lah macam mana impact yang saya buat PJJ ni, walaupun ditentang
dihina, dimaki oleh orang-orang yang tidak tahu apa matlamat sebenar yang saya hasilkan PJJ. So saya tak peduli pun apa orang kata. I don't care apa yang orang kata, saya tak peduli pun. Yang penting apa yang saya buat lillahi ta'ala untuk nak bantu orang buat kek sampai jadi, sampai hasilkan benda tu jadi molek. Sebab yang mana yang join saya punya PJJ, kebanyakan kebanyakan yang saya buat tu, resepi-resepi yang telah saya hasilkan dalam PJJ tu dah hanya dalam loyang saiz 9. Kalau kek marble butter tu loyang saiz 10. Saya akan bagi tahu siap-siap. Tapi kebanyakan overall adalah loyang bersaiz 9. Alright, so memudahkanlah you all yang mana yang join saya punya PJJ. Untuk kali ni you all dapat free loyang lah. So akan memudahkan you all. Tu lawyer, nampak lawyer? Mana lawyer? Tu lawyer, tu nampak? Okay. So lawyer tu akan memudahkan memudahkan you all untuk nak nak buat kek. Of course lah, bila you all join saya punya PJJ, you all pun mula tertarik nak buat kek. So you all boleh you all boleh join, you all boleh WhatsApp terus team saya untuk dapatkan promo 30% saya punya PJJ. Saya guide you all buat sampai jadi. InsyaAllah benda ni dah telah komplit dah saya masukkan dalam saya punya expert. Benda ni dah expert. Sebab apa saya tak masukkan dekat ekonomi? Saya nak you all belajar dulu, bermula daripada bawah. Belajar basic dulu. Jangan duduk tamak, kita nak tamak haloba, nak semua resepi, sedangkan satu habuk pun tak buat, sedangkan satu pun tidak tahu nak buat macam mana. You all buat dulu, trust the process dulu. Buat one by one. InsyaAllah you all yang akan dapat impact dia tu. Alright? Loyang saiz berapa Nori? Yang ni saya pakai saiz 7. Tetapi kalau you all nak pakai saiz 8 pun boleh. Kalau macam contohlah you all dapatkan ataupun you all tahu ada resepi saya untuk tu, you all boleh dapatkan guna loyang ni pun boleh. Kalau macam contohlah you all nak untuk yang ni you all pakai hot ni pun boleh. So dia akan jadi untuk dessert. Dia lain deh. Dia boleh jadi untuk dessert. So benda ni you all boleh buat pelbagai lah. Bila mana you all dapatkan saya punya untuk PJJ promo untuk kali ni 30%, you all dapat 3 loyang yang saya bagi free je. Yang mana yang grab saya punya PJJ untuk kali ni. So you all dapat 3, saya 8, 9, 10. So untuk contohlah you all join saya punya ekonomi, you all boleh buat dalam ni. Tak ada masalah. You all boleh jadikan benda tu dessert. So benda tu nanti insyaAllah saya akan share dekat you all macam mana nak buat benda tu. Saya akan tunjuk dekat you all. Patut tunjuk. Ni pokok pun tak tahu. Okay. Saya akan tunjuk one by one. Alright. Panjang tulis video. Tahu lah. Memang tahulah style dia aku. Kek ni kita tak boleh nak terlampau panjang sangat. Sebab terlampau panjang dia, kalau kek tu kecil dia agak tidak menarik. Bagi saya lah. Kalau padalah dengan benda tu yang nampak simple tetapi memberi maksud yang mendalam. Tahu. Untuk tulisan tu lah. Kalau orang you terpehel tu memang dia nak panjang 3 ekar tanah. Dia nak tulis. Guna topi cream cheese ke kek carrot tu? Yes, cream cheese. Sebab yang ni kek premium. Okay, selamat petang baru on. Nori tak jual kalau yang 4 segi rendah. Maaf kak, yang ni memang limited. Saya pun nak dapatkan susah. Kalau saya jual memang ramai yang PM nak. Saya tak akui lah. Lawyer ni memang semua orang pakai. Semua orang nak. Apa yang saya tunjuk, nak tu. Dan benda ni saya bagi khas untuk yang mana yang join ataupun grab saya punya promo PJJ untuk kali ni. Hanya 30. Tu pun saya keluarkan 30. Tak ada. Memang limited sangat. Nak dapatkan yang senang. Sebab yang ni tebal. Yang loyang ni tebal. Dan benda ni you all boleh buat untuk dessert, tahu tak? Untuk coklat moist. Nanti saya akan tunjuk dekat you all macam mana kemenjadian dia nak buat untuk dalam ni. Macam mana nak buat nak buat untuk kek carrot. Macam mana nak buat untuk red velvet. Macam mana nak buat untuk kek marble butter pun boleh berlaku. Tahu tak? Loyang ni kita boleh buat pelbagai. Cuma kita je tidak tahu cara nak nak gunakan loyang-loyang tu. Okay, nak beli loyang tu tak? No, tak jual. Tak jual. Alright. Buat yang mudah-mudah dulu. Thank you ilmu yang diberi. Buat mudah-mudah dulu.
Join PJJ dapat loyang tu ke? Yes. You all dapat loyang ni deh. Ni tebal deh. Dia ada setengah tu loyang nipis. Dia ada setengah loyang nipis dan loyang yang dia keluar dia. Yang asing tu. Tu saya tak suka pakai sebab dia agak suka sikit lah. Setengah orang dia suka pakai tu. Tapi macam saya suka pakai yang ni. Sebab senang. Yang ni tebal dan you all boleh tahan bertahun-tahun. You all jangan bimbang. Sekali you all gerak ni, you all boleh gunakan benda ni berkali-kali. Okay? Baru lagi ni mesti dah mana lagi bukan aku guna ni. Baru lagi ni. Nak beli loyal tu maaf deh. Tak jual. Okey. Siapa yang nak dapatkan saya punya PJJ boleh WhatsApp terus tim saya deh untuk dapatkan promo 30%. Saya punya PJJ untuk kali ni saya bagi 30%. You all jimat untuk ekonomi you all jimat RM60. Premium you all jimat 150. Expert you all jimat 210 dan you all dapat free lagi saya punya ni loyang yang bersaiz 8, 9, 10. Okey? Nak join PJJ dan nak loyang boleh. Saya dah WhatsApp untuk join. Boleh. Okey, untuk malam esok jangan lupa live dengan saya dalam kelas ataupun dalam kelas ni. Okey? Ni jangan dibuang dia. Ni boleh simpan lagi dalam freezer. Masuk dalam freezer lepas tu nak guna pula boleh. Apa tu? Dalam untuk malam esok saya akan ajar you all cara nak dekorkan kek coklat indulgent besi yang besar pula deh untuk malam esok dan saya akan tunjuk dekat you all lain sikit deh sebab yang untuk minggu lepas saya menggunakan margarin pelangi tapi untuk kali ni saya modifiedkan sedikit supaya lagi menarik, lagi sedap. Minggu lepas pun dah okey dah. So minggu ni kita buat lagi sedap untuk kek coklat indulgent. So siapa yang kata yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi, kek coklat indulgent bukan calang-calang deh. Bukan calang-calang dan benda tu saya akan buat secara live malam esok. Alright? Dalam saya punya PJJ ekonomi. Nori kedai kat mana Kelantan? Saya tak ada kedai. Inilah kedai saya ni. Tak ingat. Okay, ada kedai ni kedai raya ni. Ni kedai raya ni. Ni kedai raya ni. Apa saya kedai raya ni boleh masuk dalam poket. Kedai raya ni boleh masuk dalam poket. Sak bimbang. Masuk dalam poket. Nak tunggu awak malam esok. You all saya bagi tahu dah. Saya bagi tahu awal-awal kelas saya start ataupun bermula pukul 9.30. You all kena get ready lah 9.30. Ni masuk pukul 10 lebih. Lepas tu you all nak suruh saya ulang balik mampu pukul 12 tak siap weh. You apa faham lah kek coklat indulgent ni bukan calang-calang deh. Dia ada banyak kerumitan di situ. Dia banyak step. Dia tak rumit. Dia agak kata dia bukan susah tapi dia rumit sikit je. Cuma sebab kita kena buat banyak benda step untuk nak jadikan kek kita tu lagi sedap. Of course lah benda sedap ni dia payah sikit. Okey. Mula belajar kena ambil package mana ekonomi ke. Kalau macam saya suggest ekonomi dululah sebab ekonomi basic. Bila basic akak belajar banyak benda yang baru. Contohlah akak belajar buat kek coklat moss dulu. Walaupun akak dah pandai dah tapi saya tunjuk dekat you all kek coklat moss ni adalah kek the best seller. The best seller sepanjang saya buat bisnes dan kek coklat moss ni memang menjadi perhatian sebab dia tidak rasa kering, dia tidak rasa manis sangat sebab saya buat benda tu sangat senang, sangat mudah. So saya bagi dekat you all cara nak buat kek coklat moss dan saya bagi pula cara nak buat topping coklat. Topping coklat tu ramai yang select benda tu, ramai saya tahu. Ada ramai yang masalah terutamanya topping coklat yang melibatkan coklat biasa. Coklat honey deh. Ramai gila yang tak jadi, saya tahu. Ramai gila yang tak jadi yang menggunakan yang ini, saya tahu ni dapat ni. Okay, so insyaAllah nanti minggu depan nantilah ada masa saya akan tunjuk dekat you all macam mana cara nak buat topping coklat ni. Sebab topping coklat ni sangat penting untuk kita nak hasilkan kek kita tu cantik semua molek. Sebab kalau you all silap teknik kek topping kita tidak shiny, tidak berkilat. So pastikan topping kita topping shiny. Okay? Ni saya pakai hak ni je. Saya pakai hak ni je. Nampak ni? Untuk topping
coklat biasalah. Saya bagi 2 dekat you all. Saya bagi 2. InsyaAllah benda tu saya akan upgrade pula dah. Aku tengok ke? Tahu ke apa? Aku tengok umum dah. Okay, saya insyaAllah saya akan upgrade benda tu untuk nak bagi sempurna lagi, untuk nak bagi you all faham lagi one by one. Alright? Bila saya kena pasti, okey, benda tu, okey, tak apalah. Saya nak you all join saya punya tu bukan menambahkan masalah, tetapi menyelesaikan masalah yang kata yang dikaburi lah dekat kepala otak you all ni, yang segabut kat kepala otak you all ni. Nak buat kek pun tak jadi, tak erti nak buat buttercream, tak erti nak buat cheese meleleh. So saya bagi dan saya ajar you all step one by one, buat sampai jadi. Alright? Cheese meleleh tu memang gila, memang tahulah akak tu buat nama ke apa, akak tu buat kek panda cheese meleleh. Orang gila dia di deko. Ya Allah, pandai-pandai lah pokok ni, tahu tak. Bila dah tahu dah cara dia tu, nak deko pun sedap lah weh. Nak deko tu jangan buat cheese meleleh berair, tahu tak. Cheese meleleh tu kita kena buat, jangan berair loleh-loleh, cair loleh gitu. Saya tak setuju angin orang kata. Kalau orang Kelantan kata tak setuju angin. Sebab apa? Sebab cair loleh tu macam mana kita nak dekorkan macam ni? Tak cantik, faham tak? Tak cantik. Kita tak boleh nak letak atas papan kek macam ni kalau cair loleh. So pastikan you all buat cheese meleleh tu biar pekat, tapi jangan terlampau pekat sangat. So benda tu saya dah tunjuk dah, saya ajar you all dalam saya punya ekonomi. PJJ saya ekonomi. Alright. Dalam PJJ Nori ada ajar ke untuk buat cream cheese and buttercream. Buttercream ada. Cream cheese tu daripada cheese meleleh. You all boleh ambil benda tu untuk nak letak dekorkan kek ni. Jangan bimbang. Benda tu dah step tu. You all ada dah dekat ekonomi tu. Benda tu guna tu je. Jadi molek, insya-Allah jadi. Sebab tu saya kata buat sampai jadi. Sebab saya tahu hasil dia tu macam mana. You all sebelum you all dapat hasil tu, saya dah dapat dah. Alhamdulillah, dah ramai dah rakan-rakan kita yang dah dapat hasil dia. Okay. Nori ni lawak gedio. Alulah, macam mana nak join? Boleh WhatsApp terus tim saya untuk nak join tu, tanya dulu macam mana. Sebab saya punya PJJ tak sama dengan orang deh. You all tengok dulu rule dia tu macam mana deh. Ada 9 lebih tu time nak ambil anak kelas kena masuk lewat. Tak apa. Gini, kalau masuk lewat kena ulang balik lah tu. Tak apa. Saya tak delete pun lah. Melainkan kalau Zoom, you all kena alert lah. Kalau Zoom, kalau expert Zoom kena alert. Sebab Zoom memang dia sharp. 1 jam, sharp sejam. Kalau live ni tak apa, lebih pun tak apa. Tapi kalau Zoom memang dia sharp. 1 jam lambat, kalau 5 minit nak habis dah, tak ada, cut lalu. Memang dia akan automatik, dia akan keluar. Alright. Boleh ke saya nak belajar pagi Jumaat dan Sabtu? Tu dia lah. Ada pula. Bukan belajar tuition ni. Saya buat kelas malam sebab saya tahu you all malam, you all kurang aktiviti ataupun you all dah santai-santai. So saya ambil, ambil benda tu, saya dah ukur dah benda tu. Okey, sesuai malam. So sebab itulah saya buat malam. Saya buat malam. Nak buat Jumaat Sabtu pula dah. Macam mana nak join? Boleh WhatsApp tim saya deh. Boleh WhatsApp tim saya untuk ataupun type PM, nanti tim saya akan bagi link macam mana. You all just type PM je, nanti tim saya akan bagi link macam mana. Okey, insya-Allah saya bantu you all buat sampai jadi. Malam esok saya akan ajar you all buat coklat indulgent. Malam lusa untuk premium. Kalau you all join saya punya kelas ketiga-tiga, so you all boleh masuk kelas saya ketiga-tiga. Isnin, Selasa dan Rabu. So malam esok you all belajar coklat indulgent. Malam lusa you all belajar kek marble jelita. Malam tulat hari Rabu malam you all Zoom pula dengan saya. Zoom lebih dekat lagi lah. Zoom saya akan ajar you all macam mana konten yang menarik untuk nak menarik ramai lagi pelanggan yang datang dekat kita punya kedai kita. Ni kedai kita lah ni. Okay. Alright, you all just type PM je, nanti saya akan bagi link insya-Allah. Okay. Alright, so saya rasa setakat tu untuk petang ini. Terima kasih semua yang luangkan masa bersama dengan saya untuk kata
nak saya bantu you all buat sampai jadi. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Ni rumah saya ni. Apa ni? Ni rumah saya ni. Ha ni kedai ni. Apa ni? Kedai poket mendaga dia. Okay, so siapa yang nak dibantu, you all type je PM, nanti tim saya akan bagi link macam mana. Okay, saya bantu you all buat sampai jadi. Aduh, bestnya. Best lah ni, tengok ni kedai ni. Ni nak sini kedai ni. Duduk dalam poket Doraemon ni. Poket Doraemon ni, nampak ni, poket Doraemon ni. Package ekonomi tak ada, Zoom tak ada. Tak ada. You all, sebab tu lah you all nak join tu, jangan duduk bayar je. Tengok juga rule dia, terma dan syarat dia macam mana. Kalau macam ekonomi hanya live dengan saya, premium pun live dengan saya, expert Zoom dan live dengan saya, dan coaching dengan saya. So saya bantu you all. Okay, benda ni tak jadi, kena buat mula. Akak tak kira lah, saya tak kira, akak kena buat. Ada benda lah kenapa saya bagi tahu macam tu. Alright, sebab saya nak bantu you all. Saya nak meramaikan you all punya pelanggan you all. Okay, saya nak you all pun dapat kemanisan. Saya nak you all pun dapat customer you all. Okay, dengan platform online ni. Ni duduk dalam poket ni, boleh jadi pendapatan. Nampak dalam poket ni. Ni nampak ni. Dalam poket ni. Ni kedai saya ni. Okay? Alright, so siapa yang nak dibantu, yang nak saya guide you all buat sampai jadi, you all boleh WhatsApp terus tim saya ataupun type PM, nanti tim saya akan bantu you all macam mana cara dia deh. Okay, so saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi esok. Ada something yang saya akan tunjuk dekat you all. Kenapa saya gunakan 3 loyang ni untuk dekat you all, apa sebab dia. So esok saya akan tunjuk dekat you all sebab dia akan beruntaian. Untai. Dia akan untaian macam berangkai. Dia saling berhubung kait. So saya akan tunjuk dekat you all kenapa saya hasilkan ataupun saya bagi you all 3 biji loyang untuk you all. Banyak-banyak loyang, kenapa bagi hal ni. So esok saya akan bagi tahu dekat you all kenapa benda ni. Saya akan tunjuk dekat you all lah. So esok kita main baking pula. Esok kita main baking pula deh. Alright, seronoklah Nori ni. Kalau stres hilang kalau stres hilang terus. Hilang terus kan tu. Hilang gaib pula dah. Okay, so jangan lupa lah dengan saya esok 9.30 waktu yang sama untuk saya tunjuk dekat you all kenapa saya gunakan 3 loyang ini. Alright, so jumpa lagi esok pagi pukul 9.30. Jangan lupa klik see first untuk tengok setiap saya punya live. InsyaAllah ada input ataupun ada something yang you all belajar, benda yang baru yang kata yang tidak ada di mana-mana. Okay, kedai ni. Ada kedai ni nampak ni. Okay. Ada main okey-okey gitu dah. Main okey-okey. Okey lah, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.